Dia boleh bagi orang kaya, dia boleh bagi orang miskin. Dia boleh buat. Allah bagi kita apa? Saja. Tu pun Allah jadikan dia kalah. Dia tidak berkemampuan untuk nak lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibunuh dengan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Bukan Allah pun, bukan malaikat pun, manusia dengan manusia yang bunuh Dajjal. Sebab tu tujuan kita bersyukur kepada Allah, tanda kita Allah suka kita dekat dengan Allah. Hati dan lidah kita sentiasa beringat Allah, syukur pada Allah. Hati tak pernahlah tuan kita tak zikir pada Allah, lalu zikir. Nak mula kerja bismillah, habis kerja alhamdulillah. Kalau kata nak kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kata akan datang insya-Allah, apa-apa yang berkaitan dengan yang kita tengok benda yang luar biasa, masya-Allah. La sentiasa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau datang ketakutan, la haula wala quwwata illa billah. Ini tanda apa? Tanda Allah Taala suka kepada kita, rahmat. Dan 10 yang kedua ni maghfirah. Allah bagi, Allah ampun dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa dulu, dosa sekarang, semua jenis 10 jenis dosa tu Allah ampun semua. Sehingga Allah kata, siapa dia minta ni, aku akan terima permohonan dia. Siapa dia minta taubat ni, aku akan terima taubat dia. Siapa dia minta ampun ni, aku akan ampun dosanya. Sampai macam tu Tuhan punya. Allah ni punya bagi obor, bagi tawaran kepada kita dalam bulan Ramadan ni. Sebab tu Allah kata Rajab untuk aku, Sya'ban untuk Muhammad, dan bulan Ramadan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka rugilah kita. Rugilah para ulama kata, sesungguhnya rugilah, sungguh-sungguh rugilah orang yang tidak hadir dan tak beramal. Dia dah hadir dan tak beramal. Allah tak pilih dia pun tak mau. Dia pun tak mau pada agama. Kan? Dia tak mau pada agama. Dia pilih nafsu, makhluk, syahwat, syaitan lagi lah, dunia daripada Allah Ta'ala. Dia tolak Allah Ta'ala tu tak mau. Dia jadi Islam plural, tahu Islam plural. Dia kata Islam ni bagus juga, tak beramal pun. Tapi dia kata Kristian pun bagus juga, Hindu pun bagus juga, agama luar tu pun bagus juga, agama tu plural. Sesat. Bukan dia kata buat sesat. Yang liberal lagi lah, liberal tutup orang ni. Dia kata tak payah tutup, sebab orang tak suka buka orang ni. Orang dah biasa buka orang, tak tutup apa. Tak apa, buka pun tak apa, tak payah tutup. Sedangkan hukum Allah kata tutup. Itu liberal. Hak haram dia kata halal, hak halal dia kata halal. Itulah yang ada di negara kita sekarang. Dulu di Indonesia apa ni? Sekarang diberi Wahbi pula. Wahbi pula lawan dengan sunnah. Akidah sunnah Rasulullah. Wahbi nak lawan dengan 4 mazhab pula sekarang. Hal itu tidak dengan orang politik wilayah. Orang politik wilayah, orang berkuasa. Sekarang ni ulama pula wilayah. Orang artis tak kelai, dia sonok dapat anugerah 50,000, 100,000, 150,000 artis. Sekarang dapat anugerah sekali dah, anugerah tak sekali dah. Macam-macam artis kaya raya orang ni. Kaya raya tu. Tanya Nabil tu habis semua program TV ke tablik. Ya apa tu tablik? Habis tu balik TV. Jadi macam orang. Tapi nak nama pun tengok muka ni. Semua program itu orang. Yang ulama nak kena ada macam-macam.
Sebab tu Nabi kata di akhir zaman akan berlaku manusia akan mempertikaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Akan pertikaikan agama. Saya baca hadis di sana yang mana ada satu hadis Nabi SAW ni, di mana hukum-hukum yang perintah Allah Taala ni akan dipikir ikut logik akalnya. Kalau akalnya kata sesuai, kita pakai. Kalau akal tak sesuai, kita tak pakai. Hadis Nabi, carilah ilmu, kata pengarang ni, sebelum dia dipertikaikan. Sebab ada hadis Nabi SAW, hadis sahih Bukhari, daripada Imam Bukhari, daripada Uqbah bin Amir, berkata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, ta'allamu qabla dhannina, yakni qabla alladhi yatakallamu nabidhan. Nabi kata cari ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Carilah. Tu tuan kalau kata ni sekarang kamu tikai agama. Aja. Kata kalau di pondok itu nak mengaji, kita mengaji ni semua ustaz tak ada tahu. Memang tak banyak duduk dia. Duduk dia. Kita berok tu dia. Berok. Apa yang tak ada banyak ni. Tak ada tahu. Hari berok ni. Yang ada tahu yang ada yang guru takmir saja yang ada tahu. Guru takmir pada 35 orang. 35 orang yang di Taipei saja. 35 orang. Lain itu tahu dia. Sebenarnya nama ada. Itu kalau kata orang ini tidak kata. Tapi Perak tak macam Politik, tak macam Selangor, tak macam negeri-negeri Alhamdulillah lah. Siapa nak mengajar agama, mengajar asalkan tidak ajar sesat tidak. Mengancam lah, nak mengajar pun. Yang penting bukan ajar sesat. Alhamdulillah kita tak tahu lah ajaran-ajaran itu kan. Semua yang mengajar semua ikut akidah al-sunnah wal jamaah. Di mana tuan-tuan akan berlaku yaitu golongan yang mendahulukan akal daripada wahyu. Ini kita tuan-tuan malam ini malam dulu Quran. Wahyu itu daripada Allah. Golongan ini akan mendahulukan akal dulu daripada wahyu. Mereka akan kata beragama itu syariat Allah itu sesuai dengan akal, kami terima. Dan apabila tidak sesuai dengan pemikiran, maka kami tolak. Ini yang baru, yang kata liberal dan liberal. Ada di Malaysia ada. Dia ragu-ragu wahyu Quran ni 30 juzuk ni. Yang Allah daripada Allah Mahfuz ke Baitul Izzah, langit tu 23 tahun. Nabi terima Quran tu selama 23 tahun tu kan. Turun peringkat sampai akhir Rasulullah wafat. 23 tahun. Golongan ini pertikaikan wahyu Allah ke Quran tu. Sebab tu Allah Ta'ala turun Quran ni untuk petunjuk hudan linnas wa bayyinat, hudan linnas, petunjuk bagi manusia dan memberi penerangan kepada manusia untuk kita mentauhidkan Allah. Allah ciptakan kita dengan untuk kita jadi hamba dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita manusia untuk beribadat dia. Allah memang turun Quran, turun kitab Taurat, Zabur, Injil dan untuk kita sebagai hamba ni mentauhidkan dia. Bukan syirik. So kata Kristian pun betul juga, agama Allah pun betul juga. Dia berkata macam tu. Semua tu yang bukan Islam tu tak boleh. Kita tak boleh nak lagi sampai kita mengaku agama tu agama lagi. Agama Islam dah cukup lah. Mana ada agama lain lah. Inna dina indallahi Islam. Agama sebab agama Islam. Lain-lain bukan agama. Itu pahaman-pahaman sesat. Kita kata berdua Kristian cari kata.
Sebab tu Allah perintah supaya kita ni, Allah bagi Quran, Allah bagi petunjuk. Jalan nak di dunia nak selamat, jalan nak di akhirat nak selamat. Maka Quran lah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita menjadikan panduan. Sebab tu di akhir zaman, tuan-tuan, kemudian akan berlaku perpecahan. 73 kumpulan umat Nabi Muhammad, 73 puak. Satu saja yang boleh masuk syurga, yang Allah redha, iaitu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Quran, hadis Nabi dan pahaman para sahabat. Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang terutama. Yang ini yang selamat kita. 72 lagi masuk neraka. Nabi kita ada, apa kata dia? Kita alhamdulillah sedang kita ikut i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Quran, hadis Nabi, pahaman para sahabat, kita ikut saja. Akal kita tak mendahului Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita pun pandai, kalau kita pun buat undang-undang, kita tak akan mengatasi undang-undang Allah. Ini ada pandai sikit ilmu berbuat, dah nak pikai syariat Allah, siapa kita dengar. Ramai dah yang berpikai tapi tak berjaya pun dalam dunia akhirat lagi lah. Yang duduk mendahului akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu Allah turun Quran ni memang berguna untuk memberi petunjuk dan memberi penerangan kepada manusia supaya dapat beza di antara yang baik dengan yang tak baik, yang haram dengan yang halal. Bukan saja ilmu rohani saja. Allah turun bab niaga, bab ketenteraan, bab pendidikan, bab hiburan, semua ada. Semua ada. Okey sangat tuan. Orang-orang yang Allah beri peluang di dunia ini terdedah dengan Quran, lalu dia tak mau Al-Quran, tak mau diperintah Allah dengan Quran, memang amat merugikan. Kerugian itu akan berlaku setelah di akhirat nanti ya. Di dunia macam dalam Quran, di akhirat memang kosong, tak tahu apa. Di mana dikata di akhirat nanti dia akan jadi miskin amalan. Tak ada apa pun nak tunjuk kepada Allah Ta'ala. Orang nak bikin pahala tak ada, yang ada dosa. Ini kerugian kerugian sebab bulan Ramadan ni yang Allah janji nak bagi kepada kita, nak janji Allah janji doa diterima, dosa diampun, rezeki dilipat ganda, pahala dilipat ganda, redha Allah Ta'ala kat kita, rahmah, barakah, bebas daripada neraka. Memang mubiah siapa-siapa yang tak beramal. Terutama Quran yang Allah turun ni, siapa-siapa yang belajar, dan sebagaimana kata Nabi, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Akhirul Bukhari di hadis sahih. Dalam sabda Rasulullah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi kata sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran. Kita jadi orang baik ya. Nak jadi orang baik belajar Quran. Kalau tengok ngaji sebelum boleh baca Quran, tengok ngaji ni. Tengok ngaji ni. Sebelum boleh baca Quran, Nabi belajar Quran. Baca cara orang belajar Quran. Sebaik-baik belajar. Nak belajar ni. Nak belajar ilmu. Maka kena ada satu daripada pelajaran itu Al-Quran. Kena ada benar. Yang kedua, kalau kita mengajar sains, matematik, bahasa Malaysia, sejarah, kita ajar. Tapi jangan tak ada kita mengajar Al-Quran pada. Tapi itulah kalau nak mengajar agama, tiap Quran tu tiap agama kena ada tahu dia pula. Menjadi satu syarat pula. Tak ada tahu dia, tak boleh mengajar. Nak cakap agama pun nak kena ada kebenaran. Kalau tak ada kebenaran daripada pihak kerajaan, tak boleh cakap agama. Itu dia buat syarat macam itu. Ini baru sebulan. Tak tahu bulan-bulan yang akan datang macam mana pula.
Ini baru sebulan kamu isu kan, bulan-bulan yang akan datang kita tak tahu itu. Buat dia kata semua tak boleh mengajar, tarik kali semua tak boleh, nanti nak mengajar. Ada tak boleh, tarik kali dia bagi ada satu orang mengajar. Nak ajar orang ni membeza di antara halal dan haram, benar dengan salah. Quran. Jadi tak ada orang bayar. Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang nak baca Quran pun tak ada. Orang nak baca pun tak ada. Dan tak boleh. Kata orang itu kan. Tak ada orang bayar. Yang ada orang jahat. Lepas tu kalam Allah ni tuan-tuan. Kalam Allah ni. Al-Quran ni kalam Allah. Yang diturunkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi sumber ilmu. Sumber ilmu juga yang tidak ada keraguan lagi pada rukun iman kerana tuan-tuan kita ragu-ragu Quran, kosong rukun iman. Rukun iman itu kalau satu kosong-kosong semua. Rukun Islam itu satu kosong-kosong semua. Syarat lain, syarat satu kosong, syarat lain ada lagi. Tapi kalau kita rukun ni satu kosong, dia kosong semua je. Dia tak kira tu kosong semua, kosong tak. Satu saja kita ragu-ragu pun beriman pada Al-Quran kan. Kalau kita ragu-ragu kan jadi kufur. Tak percaya pada sumber ilmu. Ilmu itu adalah Quran. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi. Siapa-siapa nak jadi orang baik, nak jadi yang baik, kena ada Quran. Kena belajar Quran dan mengajar Quran. Nak mengajar benar dan pasti. Sebab itu segala undang-undang adalah benar dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Wajib untuk kita kena percaya macam ni. Sebab tu Al-Quran kitab yang penuh hikmah, bijaksana kitab ni, dan penuh pengajaran yang dijanjikan oleh Allah, nah, bahawa ia akan jaga, dipelihara dari diroboh atau ditopok tambah ataupun dikorang. Allah akan jaga. Allah janji Allah akan jaga Quran kita. Macam-macam elok musuh Islam nak ubah suai Quran sampai sekarang tak jaga. Sampai sekarang tak jaga. Sebab tu apa yang berkaitan dengan Quran maka akan jadi mulia. Apa yang berkaitan dengan Quran mulia. Kita tengok anak-anak kita tipu kita. Anak-anak kita pergi hantar tempat tabir agama lah. Mulia. Allah kecil dia mulia. Umur baru 5 tahun kan dah mulia. Ataupun baru setahun dua kita dah latih la ilaha illallah, latih baca Fatihah, dah mulia. Keluar main gambar dalam Facebook apa-apa. Anak dia Allah baru 3 tahun 4 tahun dah boleh baca Quran, mulia no. Kita kata Allah bagus yang Allah bapaknya, untungnya Allah ayah dia. Tengok anak 5 tahun dah boleh hafal surah Al-Mulk, surah Yasin dah boleh hafal. Baca pula pasal pula suara sedap tu, untungnya Allah bapak dia. Guna daripada apa ini? Mulia tuan. Apa yang berkaitan Quran itu mulia dan berharga. Mulai daripada membaca, menghafaz, mendalami isi, tadabbur, mengajar kepada orang lain. Semuanya yang berkaitan Quran itu mulia. Kita tengok guru-guru yang mengajar Quran, kafar. Mereka ada ijazah. Mereka mana-mana. Nah, Allah tak buka lagi belum. Minta ya. Dekat kita kamu nak jadi guru kafar. Boleh tak? Apa kelebihan mereka? Tu boleh dapat. Mereka dah ada ilmu Al-Quran. 30 juzuk mereka dapat. Ilmu kan tak tahu lagi. Ilmu komputer ke, ilmu nak buat laporan, kertas, kecil, tak ada lagi. Kita tahu apa lagi sebab nak buat buku, nak buat laporan mengajar, rakyat mereka tak tahu semua. Tapi terima, boleh kerana ada Al-Quran. Tak ada lagi. Mulia, dimulia kepada Allah Ta'ala. Lepas tu, kau belajar.
hak nak buat rancangan mengajar apa siapa tu. Boleh katakan keseluruhan dia dapat. Tapi dia berubah dapat. Tak ada kata dia tak boleh sampai ilmu dia pada orang. Kalau tak boleh contoh, dia tak boleh budak. Dia sampai ilmu dia. Yang saya tahu siap-siap boleh mengajar bahasa Malaysia lagi. Boleh mengajar Malaysia nanti. Dia apa Quran. Tapi dia boleh ilmu parti banyak. Matematik boleh, sains boleh, bahasa Malaysia boleh. Siap dia ajar apa? Bahasa Inggeris pun boleh. Dia mengajar bahasa Arab lagi lah. Ni ada guru WhatsApp pula buka ni nak 9,000 orang. Dia nak guru bahasa Melayu, guru matematik, guru bahasa Melayu, guru bahasa Inggeris, guru reka bentuk, dan dia nak guru agama. Dia nak orang yang akan Quran, yang boleh Quran untuk dapat kerja. Jadi orang yang mengajar sebaik-baik orang. Mengajar ni sebaik-baik orang. Mengajar Quran baru. Betul pergi sekolah tu bahasa Malaysia mengajar kita semua SPM ada SCPM ada kita semua tahu. Kita lebih daripada orang yang perlu dibayar lagi sebab perlu kita clear. Tuan-tuan, saya tengok tak susah. Sebab Allah kata siapa yang terlibat dengan Quran ni mulia. Tak ada kehinaan yang tak berlaku banyak. Tuan-tuan tengok orang dah mati orang nak ambil tanam tu, nak buat jalan raya, nak buat bangunan ke, nak ubah tu. Korek. Jumpa yang tak kosong mati belah-belah, tahu tak? Tak kosong jenazah dia, kain kapan nampak dia baru ni. Jom kita tanya siapa punya problem. Rupanya guru ni, orang yang mati dia pernah terlibat dengan orang yang berkaitan dengan Quran, guru Al-Quran. Betul. Ini berlaku di negara kita bukan negara lain. Berlaku di negara kita saja. Dan Quran ni bukan kata di dunia, di akhirat lagi lah tuan. Allah bagi kemuliaan Quran itu dia akan membela orang-orang yang ambil perak tentang dia di akhirat nanti. Quran juga. Sebab tu siapa baca mulia, siapa hafal mulia, siapa nak tadabbur Quran pun mulia, dan nak mengajak ke orang pun mulia. Jadi barang siapa belajar atau mengajar Al-Quran, berarti dia akan melaksanakan sesuatu yang sangat mulia. Kampung tuan-tuan duduk, kampung saya duduk. Oleh kerana ada orang hafal Quran, ada orang tadabbur Quran, ada orang baca Quran, ada orang mendalami perintah Allah Quran, itu yang kita jadi amanah. Makan sedang, minum di dalam tidur minum, dengar lagu ayo, nak ayo, kuih ayo, bantu ayo. Anak-anak kita boleh main mobil, main semua, main dulu, main tak bayar tak tu. Sebab ada Quran yang kita duduk ambil berat tentang Quran. Allah tak bagi kita susah macam mana susah anak-anak. Allah bagi kemudahan yang luar biasa dan sangat tinggi darjahnya dan sangat banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, di akhir zaman ni akan berlaku orang pertikaian agama. Kita bukan orang macam tu. Kita bukan tak akan pertikai. Perintah Allah tak akan pertikai. Sebab tu Nabi itu pertama carilah ilmu sebelum dipertikai. Nanti payah nak hilang. Nabi kata carilah ilmu sebelum hilang. Iaitu mati oleh ulama, mati sampai orang tak mau, sampai tak ada siapa nak ngajar orang baik. Jangan sekarang sumber daripada Al-Quran itu sebelum hilang. Nabi kata, Nabi bersabda, belajarlah ilmu Al-Quran dan Quran dan ajarlah akan kepada orang lain, kerana aku akan meninggal dunia. Nabi kata, ta'allamul Al-Quran wal Quran. Ilmu Al-Quran itu penting sebab setiap orang kena mati, dan setiap yang mati ingin harta.
harta adalah faraid. Oh yang ni kena minta juga tak faraid ni. Ilmu faraid aku dah ajar, Quran aku dah ajar. Hampa nak mengaji sekarang. Nanti akan datang aku tak ada, aku mengaji, aku mengaji. Maka kata Imam Razali, jadi sesungguhnya perumpamaan orang yang alim yang tidak tahu ilmu faraid itu seperti dia kata bonus yang tidak ada, yang kita bonus yang tidak ada kepala. Maksudnya ilmu agama sangat banyak cabangnya, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, dan sedangkan ilmu faraid itu sebahagian daripada ilmu fiqh. Ilmu faraid ilmu yang membicarakan tentang bahagian harta dan zakat. Ilmu ini jangan dilupakan, kena ada juga. Kita baca bab faraid itu kan. Dan Nabi besar bagi perhatian ilmu Quran dan ilmu faraid. Burdus itu sejenis baju yang bersambung dan kopiahnya yang biasa dipakai oleh orang Arab. Jadi kalau kita baju burnus itu kita kumpulkan daripada dua bahagian, baju dan kopiah. Jadi orang yang alim tidak tahu ilmu faraid diumpamakan seperti baju burnus tadi. Dia pakai baju kopiah adalah kelihatan baju dia, tapi tak ada kopiah, tak lengkap. Pakai baju Melayu tak ada kopiah, tak lengkap. Macam mana pakai baju Melayu, pakai kebangsaan tak ada samping, tak lengkap. Itu tuan-tuan. Jadi apa yang saya baca ni, tuan-tuan pun dah bagi perhatian untuk dengar. Kita harapkan pada Allah supaya tuan-tuan dan saya dapat ilmu daripada Al-Quran itu kita nak amalkan. Dengan Al-Quran ini tuan-tuan, banyak perkara yang Allah selamatkan kita daripada kejahatan syaitan, dunia, nafsu dan makhluk. Kita tengok zaman dulu tuan-tuan. Zaman dulu lah orang tak percaya kepada Quran ni banyak dulu. Janganlah zaman sekarang ni orang bertikai agama ikut suka dia. Kita tak nak percaya. Kita kalau boleh tuan-tuan nak usaha untuk jadi orang yang suka sayang pada Al-Quran. Itulah tuan-tuan tengah jam kita dapat kasih malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu-waktu yang senyap nanti pula. Mudah-mudahan 10 malam yang terakhir ini nanti akan berlaku Lailatul Qadar. Kita minta doa kepada Allah. Ya Allah, bagilah kami rezeki jumpa Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kita doa. Ya Allah, bagilah kami rezeki dapat jumpa malam Lailatul Qadar. Ya Allah, tahun ini dan tahun yang akan datang. Ya Allah, minta Allah bagi pahala malam itu 1000 bulan. Jadi sekarang kita sama-sama minta doa kepada Allah untuk dapat semua. InsyaAllah kita bertemu lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'd tafarraqan ma'suma wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.